Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yes. Hari ini kita bersiaran di lokasi rahsia kerana saya telah dicolek. Sebenarnya saya patut mencolek tetamu jemputan tapi saya telah mencolek saya telah dicolek oleh tetamu jemputan. Okey, so saya nak pastikan adakah anda mendengar suara saya jelas tak? Kalau ada yang dah masuk ni, jemput masuk sebelum saya menjemput rakan-rakan dan sahabat-sahabat moderator saya. Okay, so tanpa membuang masa saya nak jemput moderator saya dulu, kawan sahabat saya dari Melaka. So kita jemput dia masuk sekarang. Hai Syafiq, selamat datang. Selamat datang ke sesi DJ Nomad Talk ni kan. Okay, jauh ni mata dekat di skrin. Apa khabar? Sahabat saya, saudara KZ, Khairul Zafran, atau lebih famous, lebih mesra, lebih manja, dipanggil dengan nama KZ. Wow. Lebih manja Apa khabar orang PKPB sana? Cik, kami dah grad dulu dah. Kami dulu kena grad. Kita sama PhD lah kat sini, Syafiq. Oh, sama PhD. Alhamdulillah. Moga Melaka dah lepas. Korang yang dekat Melaka tu tengah diploma kan, baru grad. Okay lah. Betul lah tu kan. Tak apalah. Janji kita doakan mana-mana pun kita kat Melaka ke, PKPB ke, PKPD ke, PKP ke, kat mana pun kita berada, kita doakan, sama-sama doakan agar semuanya dipermudahkan urusan dan berada dalam keadaan sihat walafiat, dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini, insya-Allah. Okey, apa kita punya perbincangan ni malam ni sebenarnya ni? Jauh kita berbincang ni. Jauh. Kita bersiaran di jarak jauh. Topik kita malam ni agak hangat sebenarnya sebab ramai orang macam dengan tajuk mencari klien. Dari mana? Dari syurga. Dia tajuk bukan biasa-biasa ni. Ramai orang kata ni apa ni, tajuk apa ni, orang kata apa tajuk korang ni. Kan? Ini ajaran baru ke apa? Mungkin Tuan Syafiq ada jawapan yang lebih menarik kan untuk diperjelaskan tentang tajuk kita menjadi kontroversi malam ni. Sebenarnya tajuk ni kita santai-santai lah kan. Sebenarnya tak terlintas pun sebab kita sebenarnya asalnya nak bersembang-sembang antara berkongsi pengalaman saya, KZ dan juga bakal kita punya tetamu jemputan ni, pengalaman dalam menguruskan klien masing-masing. Tapi kita rasa macam ada benda yang lebih menarik kalau kita sebut tentang klien dari syurga. So apa maksud klien dari syurga ni? So mungkin lain orang lain persepsi dia. Adakah dia hanya maksud klien tu yang memang kiriman Tuhan, ataupun adakah klien tu adalah klien yang boleh memudahkan urusan kita ataupun sebagainya? Yang tu yang nanti kita nak kupaskan. Anyway, kepada yang join kita punya sesi live kita malam ni, agak-agak tuan-tuan dan puan yang join kita ni, agak-agak lah apa yang dimaksudkan klien dari syurga. Cuba komen dekat situ, cuba kita tengok adakah itu yang bakal kita kupaskan. Cuba komen dekat situ nanti. Apa pandangan anda bila nampak tajuk kami malam ni? Betul. Betul. Cuba pin lah. Jadi yang tengah mendengar ni boleh komen sikit tak? Anda dari mana? Boleh munculkan diri anda. Kita nak tahu juga siapa yang menjawab salam saya tadi ni. Amir Adnan, Ahmad BMI, Muhammad Hanif. Ahmad BMI ni kita punya legend traveller. Berbasikal dari Malaysia menuju ke Mekah. Dia pun mendengar live kita malam ni. Selepas dia terlepas live yang sebelum ni, live Syafiq dengan Abari hari tu. Aduh, Goku muncul kembali berlimi. Aduh, sudahlah ni. Anyway, sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan sebenarnya kita punya sesi malam ni sebenarnya buat first time, buat pertama kalinya kita live dengan menggunakan dua Facebook serentak. Iaitu di Facebook KZ, Khairul Zafran, dan juga di Facebook personal saya, Syafiq Taib. And then kita tahu, saya harapkan kedua-duanya berada dalam keadaan okey, live kita okey. Jadi dan untuk mengetahui semua, kita menggunakan aplikasi StreamYard yang mana kita boleh memaparkan anda punya tuan-tuan punya komen, perempuan punya komen dekat skrin.
Cuma saya tak tahu dia akan keluarkan komen daripada Facebook saya ataupun Facebook Khairul Zafran. So mana yang ada tu yang nampak terpapar dekat kita punya sistem ni, kita akan insyaAllah kita akan cuba berinteraksi lah kalau ada nanti, insyaAllah. Okay, anyway, kita rasa kita tak boleh lengahkan masa sebab saya rasa ramai pun dah yang mungkin dah mula mencipta persepsi dengan tajuk kita ni, kan. Kita Dan tengok saya rasa ramai yang tak sabar ni dengan kita punya guest kita ni. Guest kita ni betul. tau. Nak colek dia, nak ambil masa dia, kau senang. Sebab dia bekerja di mana-mana. Walaupun di pulau perhentian, dia tidak pernah melepaskan laptopnya. Betul. Alright. Okay. Mana kita ni? Kita nak suruh dia muncul ni. Dari mana dia akan muncul ni? Kita pun tak tahu lagi. Klien yang bersyukur dia pun nak tunggu daripada langit katanya. Jom. Adakah dah tak sabar? Tak sabar lagi? Ingat apa ni, seminar apa? Kita akan minta kita ni lompat dari skrin dan muncul terus daripada mana-mana ruangan yang ada ni. Okay. So, dari dulu kita punya guest. Nak mempersilakan tetamu jemputan kita yang paling disegani, yang paling ditunggu-tunggu. Tuan Nasrul Izzat. Mana dia? Mana Izzat? Ya. Bara-bara biri-biri. Apa bara-bara sekali je? Dia kena banyak-banyak kali. Kan? Okay, inilah dia Izzat. Kami bercadang nak live di tempat yang lain, tapi itulah beliau telah mencolik saya ke lokasi rahsia kami ni. Jadi sekarang ni jadilah Syafiq, kita dekat-dekat ni senang. Tapi kena ada penjarakan lah. Tak ikut SOP tu, tak ikut SOP ni. Ni bahaya ni. Satu meter. Face mask. Alamak, face mask. Alright, so itulah. Anyway, kita dah berjaya membawa masuk tetamu jemputan kita malam ni, Tuan Nasrul Izzat. So, boleh perkenalkan diri? Betul. Sedangkan nama penuh. Yes. Bertugas sebagai apa? Atau Syafiq nak tambah soalan-soalan Cipu Mas. Soalan Cipu Mas tu bila dia lepas dia kenalkan diri. Sebab orang tak kenal dia ni. Tak kenal. Dia kenalkan diri. Dia orang famous kat Facebook dia famous. Tapi mungkin bila kita buat live ni lagi ramai orang. So kita nak dia betul-betul famous malam ni. So sila perkenalkan diri. Mana tahu lepas ni ada job, lepas ni masuk. Kan. Jom kita nak tengok tu. Right. Jadi silakan perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang menonton, sahabat-sahabat, sahabat saya jauh di Melaka, tak boleh retas negeri, juga sahabat yang di sebelah saya ni yang telah dicolik untuk berada berdekatan ofis kami. Terima kasih kepada DJ Nomad jemput saya hari ini. Saya kira ini sebenarnya pertama kali saya dijemput secara live. Saya dalam hidup saya pernah buat live sekali je. Dan ni kali kedua. Woi. Sejujurnya walaupun saya di Kali kedua ini kali sudah kata kali pertama saya dijemput secara live. Yang mudah-mudahan dijemput untuk berkongsi dan kita kongsi apa yang tahu, apa yang boleh dikongsi bersama, insya-Allah bermanfaat. Jadi saya Nasrul Izzat bin Muhammad Isa bekerja sebagai digital marketer. Saya membuat marketing Facebook dan juga advisor kepada beberapa syarikat yang berkaitan dengan digital marketing, dan juga sekiranya ada yang nak belajar, saya juga buat coaching specifically fokus kepada setting. Jadi banyak orang buat ngajar strategi pun saya fokus kepada setting step by step. Jadi senang kata saya ni orang belakang tabir. Jadi page pun tak sangat masih ni. Jadi saya fokus belakang tabir. InsyaAllah 2021 kita akan pergi pada lebih broad lagi. Mudah kata muncul keluar lah story belakang tabir saya. Jangan live ni pun pertama kali. Jadi salam perkenalan untuk semua sahabat-sahabat. InsyaAllah apa-apa yang kita boleh kongsi malam ni saya kongsikan insyaAllah. Baik. Tapi itulah tadi bukan kata itu kata macam dah nak bersara ke? Dah nak bersara dia ke? Dia nak bersara dia dalam gua tapi ada gua. Dia akan banyak buat live lah. So kita akan minta dia buat macam-macam lah lepas ni. Lepas ni dia akan banyak munculkan diri lah. Dia atas bawah semua dah Adidas kan. Jadi dia kena sayang lah kalau atas bawah Adidas tak tunjuk ke depan orang.
Toleh buat Adidas. Adidas. Okay. Jadi untuk perkataan tuan-tuan puan yang join kita live malam ni, so kita jemput sahabat saya, sahabat lama, sahabat baik kita, Nasrul Izzat, merupakan orang yang sangat hebat dalam bidang digital marketing, tapi dia tidak menonjolkan diri secara meluas. Okay, tapi pengalaman dia, ilmu dia, ya Allah, tinggi, memang tinggi. Buat setting technical Facebook Ads ni, serahlah pada dia. Saya sendiri pun banyak bertanya pada dia kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan Facebook Ads. Okay, kalau mungkin ada yang tak faham tadi, mungkin ada yang tak faham, apa kerjanya digital marketer ni? Digital marketer ni kerja dia adalah dia engage dengan mana-mana company, usahawan atau business yang memerlukan orang untuk jaga marketing dia. Specifically dari segi content. Betul lah Pak Jan? Hang fokus pada content dan juga Facebook Ads, betul lah? Betul. Marketing, promosi, branding, positioning, sampailah leverage. So itulah dia, sebab kadang-kadang kebanyakan kita faham dekat dalam situasi hari ni, mungkin ramai owner-owner, founder-founder business yang selalu banyak benda nak fikir. Dia lah kena fikir production, dia lah kena fikir pasal team, dia lah kena fikir pasal itu ini. So sampai marketing ni, dia tahu penting marketing ni, tapi dia kalau dia pun fikir pasal marketing, dia rasa macam pecah kepala otak dia. Jadi kita kena serahkan pada orang-orang yang pakar. So zaman sekarang ni pun dia panggil sebagai gig economy kan. Gig economy ni maknanya company dah mula open mind dia orang untuk outsource orang macam Pak Izzat ni untuk saya panggil Pak Izzat lah Pak Izzat untuk membantu dia orang dari segi kenapa Pak Izzat tu? Kena tukar pada Pak Izzat lah. Basically, dahulu saya berkhidmat di sebuah syarikat. Disebutkan nama ke syarikat tu? Bolehlah pengalaman kan. Tempat kita tutup ilmu juga di CFB Ads. Saya merupakan pekerja pertama 001 001. Jadi kita belakang tabir, kita melihat perkembangan syarikat itu daripada peserta sedikit sampailah ribuan. Jadi saya ni orang belakang tabir yang jaga sound system semua. Kalau orang seminar semua, kita lah jaga apa yang keluar kat skrin tu. Lagu apa kan. Kalau speaker bila tepuk tangan dia stopkan lagu, saya lah tukar stop tu. Jadi sampai satu ketika saya diamanahkan untuk ke Indonesia bantu ESQ di Menara 165 oleh syarikat oleh si Fujamal. Saya duduk di sana 6 bulan. Kemudian 10 bulan ulang alik Malaysia Jakarta sebagai advisor untuk digital marketing, set up tim digital marketing di Menara 165, start dari zero. Set up zero sampai ada satu tim yang boleh menggerakkan digital marketing. Waktu itu di Indonesia ibarat boleh kata ada yang expert tapi tak ramai. Jadi lebih kurang dalam 3 tahun ke belakang. Jadi kita kena set up totally zero. Itulah bermulanya saya dipanggil Pak Izzat. Kerana saya biasa ngobrol Indonesia. Ya, saya pun pernah pergi. Saya pernah pergi sana dan tinggal dengan dia 2 malam. Sampai je sekarang ni lah. Sekarang ni. Sampai je airport, Izzat datang dengan supir tau, ambil. Pergi ke apartmen tu dikongsikan cerita dia. Antara yang tinggal dengan di kawasan apartmen tu ialah siapa Izzat? Oh tu Marsyanda. Woi. Itu kemudahan diberikanlah oleh syarikat. Kaleng-kaleng. Juga ada diberikan driver, disediakan pengangkutan kapal terbang kapal terbang pergi balik. Jadi kalau saya duduk di Indonesia, setiap kali CFB ada seminar, saya kena balik Malaysia sebab belakang tabir kan. Jadi itulah bagaimana saya bermulanya di Indonesia. Di situ kita bantu mereka dan pihak CFB dan ESQ sangat-sangat membantu, sangat-sangat memberikan kemudahan sepanjang di sana. Dan saya juga banyak belajar di sana dan kemudian saya kongsi juga kepada sahabat-sahabat di sini. Mudah kata saya bermula di sana sebagai advisor untuk digital marketing. Jadi di situ bermula secara serius memberikan servis di Malaysia pula. Dan Syabik, itulah bermulanya. Maksud topik kita malam ni. Jemput klien dari syurga. Kalau bahasa Melayu, kayangan. Betul tak Syabik? Betul. Sebab kalau ikutkan ialah saya, Pak Izzat, KZ, kita orang pun semua pernah berada dalam servis yang sama. Cuma saya bersara awal. Dia tak bersara awal lah. Maksudnya saya buat servis ni, servis yang sebiji macam Pak Izzat buat ni daripada 2018 hinggalah penghujung 2019. 2020 saya tinggalkan ada 1 atau 2 saja klien yang saya jaga sebab saya nak fokus pada bisnes saya. Tetapi macam Pak Izzat masih sampai sekarang setia dengan bisnes dia. So sekarang ni Izzat kiranya statusnya adalah sebagai freelancer, betul?
Betul, self-employed Tu. freelancer. Yelah. Freelance. Gig ekonomi tu Syafiq. Cuma bezanya antara saya dengan Pak Ijat ni, kalau kita klien-klien ni, Pak Ijat ni sebenarnya dia senyap belakang tabir. Dia punya belakang tabir tu, depan tabir dia klien dia, ya Allah, bukan biasa-biasa. Kan kadang-kadang orang kata kan. So ada tu di kalangan penceramah hebat terkenal Malaysia, ada tu ada company-company yang besar, malah pernah juga involve untuk artis yang adalah kan, ada selebriti tapi tak boleh di mention kan. So Pak Ijat dapat peluang untuk dapat servis-servis yang macam tu lah untuk orang-orang yang macam tu. So mungkin mungkin Pak Ijat boleh kongsikan agak-agak apa yang menjadikan Pak Ijat ni lebih mudah untuk dapat klien-klien yang semacam itu, ataupun mungkin pandangan Pak Ijat, apa yang Pak Ijat sendiri faham tentang maksud klien dari syurga ni? Silakan. Klien dari syurga, sebenarnya saya mendapat tajuk ni siang tadi. Jadi agak mengejutkan tajuk tu. Kita cuba kongsikan dari pengalaman peribadilah. Kemudian sedikit apa yang saya tahu, bukan bererti mungkin kita tahu sedikit tapi belum, orang kata tak ada kekuatan amalkan, tapi kita sampaikan supaya semua yang ada hari ini dalam bilik ini dan juga yang berada di penonton ini dapat manfaat, insya-Allah. Jadi bila dikatakan klien dari syurga, seram sebenarnya. Kalau secara literalnya, itulah, nak masuk syurga kena mati dulu kan. Tak ada, gurau saja. Ini hanya orang panggil apa ni, bahasa puitis. Betul tak Syafiq? Dia ada. Jadi dia punya apa yang saya faham, yang di bahasa mudahnya, macam mana saya mendapatkan klien-klien kepada yang saya buat seperti sekarang, dan mungkin juga anda juga mencari kan. Secara jujurnya saya tak pernah buat apa-apa marketing untuk mempromosikan servis dan juga apa yang saya ajar orang. Tak pernah. Boleh tengok dekat saya punya Facebook. Bahkan saya punya page pun tak aktif. Itu yang kita panggil jemput tu je. Jadi saya tak pernah buat marketing langsung. I sekadar the word by mouth, orang cek saya. Alhamdulillah. Jadi pada tahun 2017 saya ambil keputusan untuk berhenti. Kemudian waktu tu pun tiada lagi. Waktu tu saya masih belajar di UIA, ambil master. Kemudian saya berhenti. Dan kita lalui fasa. Waktu itu saya berseorangan. Kemudian disertai oleh sahabat saya, termasuklah Syafiq, supaya berkawan, dan semuanya mengalami benda yang sama. Maksudnya kalau sekarang ramai orang mengalami situasi berhenti kerja ketika pandemik, kami dah pernah beraksi satu ketika dahulu ketika tak ada pandemik pun. Jadi mungkin perkongsian ini membantu anda. Kan? Jadi balik dikatakan macam mana dapatkan klien itu. Jujurnya awalnya saya belajar internet marketing untuk diri saya sendiri. Okay? Ketika saya habis belajar di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, waktu tu saya pimpinan pelajar. Saya sangat busy. Kemudian bila saya habis belajar, saya fikir, kenapa orang kerja? Sebab nak dapat duit. Saya berfikir, apa cara mudah cari duit? Waktu tu popular Tengah buat kerja lah. digital marketing lah. Internet marketing waktu tu. Memang kena buat kerja. Maksudnya, apa cara mudah cari duit? Orang kata internet marketing. So satu persoalan yang timbul, betul ke internet marketing ni boleh buat duit? Jadi itulah bermula pencarian saya. Saya masuk kelas yang free. Waktu kita pun tak ada duit. Waktu tu kita macam balik daripada Valley tinggal RM1 saja pergi seminar Fahiri di permulaannya kan. Sampailah saya bertemu dengan namanya Jamaluddin Bahari, yang mana sekarang dikenali sebagai Sibu Jamal lah. Jadi saya bekerja dengan beliau sebagainya. Saya mendabi macam mana betul ke dalam internet ini boleh buat duit. Dan ada semua yang mungkin baru terlibat ke apa, mungkin dengar banyak tentang scam, orang kata apa, betul orang kata apa, macam mana dia boleh buat duit, orang kadang tipu. Jadi saya cuba belajar the real, apa cara benar. Takkanlah kita dah belajar, kita dah ada ilmu tapi kita buat benda tak betul. Jadi itulah bermulanya saya belajar untuk diri saya sendiri. Sampai satu ketika saya belajar, orang minta saya buat. Saya bantulah. Itu bermulanya.
Bila buat jadi kan. Jadi kalau jenis saya cakap terang. Kalau saya kata tak boleh, tak boleh. Kalau saya boleh, boleh. Kalau saya kata saya tak pernah menjamin sales sebagainya. Kita cuba buat yang terbaik berdasarkan ilmu kita ada. Kan kita cuba beri yang terbaik. Kan itu point dia. Jadi itulah saya mula buat servis. Tapi sampai satu ketika, dan saya yakin itu juga dialami oleh marketer-marketer, sahabat-sahabat yang lain, walaupun kita banyak ilmu, walaupun kita banyak pengalaman, walaupun kita ada macamnya, sampai satu ketika bukanlah ilmu, bukanlah pengalaman, bukanlah skill itu berikan kita rezeki kadang-kadang. Bukan kadang, selalunya lah. Kan? Kebanyakannya bukan itu yang memberi kita rezeki, tapi yang sampai satu ketika kita akan berasa dapat keadaan down dan akhirnya okey, aku dah tak buat apa, aku serah pada Allah. Allah beri rezeki itu. Di situlah saya mula memahami tentang sunnatullah ya Allah, orang kata apa, berikan, orang kata takdirkan. Alright. So ketika saya mulakan dengan servis digital marketing, akhirnya menjadi buah mulut orang, akhirnya tersebar, dia jadi word by mouth. Dan siapa sangka ketika telah berhenti, waktu tu kita mungkin tak terfikir mana nak cek duit. Tapi sehingga sekarang Alhamdulillah, bahkan kawan-kawan saya ramai yang dah berhenti pun dia still juga rezeki dia bakal lebih tenang, lebih happy dan sebagainya. Okay. Tapi nak ceritanya, benda ni kita akan belajar macam mana nak menjemput rezeki. Kan? Saya sendiri sebenarnya baru lagi memahami istilah tu. Tapi saya banyak mendengar tentang perkongsian ustaz-ustaz semua kan. Jadi mungkin apa yang saya boleh kongsikan adalah tips-tips mungkin anda juga boleh buat dan rasai. Saya diberitahu malam ni kita buat santai macam kedai mamak, sebab dulu saya pernah kongsi dengan mereka ni kat kedai mamak tentang pemahaman saya. Macam inilah kusyuknya kami mendengar. Macam inilah. Tentang pemahaman saya macam mana apa orang-orang trend orang berjaya. Trend orang berjaya betul macam mana? Jadi ada tak yang nak tahu? Ini saya tak komen. Ada komen tak? Ada. Ijaz ayat manis. Ayat manis. Okey Jad, maknanya kita sebelum kita pergi lebih detail lah tentang apa yang dia nak dikongsikan sendiri. Maknanya saya rangkumkan apa yang Pak Ijaz kata. Yang first kali untuk dapatkan klien-klien yang macam ni sebenarnya pada peringkat awal tu kita mulakan dengan niat nak membantu. Maknanya macam kes Pak Ijaz tadi, dia start dengan bila ada orang tanya tu, so dia plan macam tak mengharapkan apa-apa, saya just plan nak membantu. Okey. Yang keduanya kena faham konsep bahawa bila kita buat iklan ni, setting yang kita buat, segala macam strategi teknik tu, itu bukan punca kejayaan. Hanya kita. Yes. Tools saja, betul? Kejayaan bukan kerana kita benda tu jadi. Bukan kerana kita benda tu jadi. So mungkin kadang-kadang maknanya kalau saya faham lah maksudnya maknanya bukan sekadar setting tu, maknanya orang tak boleh harap dari kita. Kadang-kadang mungkin kalau berjaya tak berjaya tu sebenarnya kadang-kadang bergantung juga kepada mungkin owner tu sendiri punya amalan. Baik ke tak baik, so benda tu je. Kadang macam Pak Ijaz mungkin dah ada segala macam teknik, tapi kalau kalau Allah kata tak dia kata rezeki tu belum lagi, maksudnya memang takkan jadi. Betul Pak Ijaz? Betul. Okey, bila point dia dekat situ. Okey. Bila point situ macam mana ada tak jumpa orang yang tidak memahami konsep ni? Memahami klien-klien, ada tak menjumpa dengan klien-klien yang tak faham tentang konsep ni? Maksudnya dia jawab Pak Ijaz, so aku bayar so kita hire Pak Ijaz dengan harga sekian-sekian amount. So kita akan expect lah. So sekian amount. So kalau dapat alhamdulillah lah, gembira. Tapi kalau tak dapat tu ada tak yang mungkin dia akan Pak Ijaz ni cakap terror, tapi macam ni Rizal, mana ke laut je, harap kata staff 001. Contoh, ada tak yang macam tu? Kan? Ada tak berjumpa dengan situasi klien yang macam tu? Yang kalau sebelum ni kita cakap klien dari sugar, ada tak klien yang daripada ... Dia macam ada setengah ayat macam ni, run ads hari ni, esok dah jutawan. Okay, basically kita akan jumpa ramai kerana orang. Okay, bila kita buat marketing, ada yang faham, ada yang mungkin dia nak fokus pada sales, dia tak faham proses kan. Tapi kita pun memahami situasi mereka bila mereka keluarkan duit. Tapi alhamdulillah di situasi saya ni tak ramai, sebab bila kita deal tu, kita dah terangkan segala secara transparent. Apa proses kita perlu buat, apa pun kita perlu capai kan. Cuma yang menjadi cabaran sebenar di soalan ni adalah kesabaran melalui proses tersebut. Contoh, patient masih
like masih 10, 20, 30, tiba-tiba nak buat sales. Data tu kita kena kuatkan page dulu. Tentu kita nak buat content dulu. Data tu kita kena buat engagement dulu. Kan? Kemudian kita tak boleh hard sell, kita soft sell dulu. Ada nak terus jump pada agent. Jadi benda tu ada proses-prosesnya dan kita make proses. Kita dalam sama kita kena buat awareness, kita kena buat branding, kita kena buat positioning. Kan? Jadi pasti ada proses dan saya sangat bersyukur kebanyakan yang klien premium saya, mereka ni orang-orang yang menghadiri kelas. Jadi mereka bila saya cerita, setiap kali saya deal bentang, deal close deal. Padahal kita tak belajar NLP, tak belajar apa. Jadi sebab apa kita cerita dari hati saja. Kita kongsikan apa kita tahu, kita cakap terang proses. Jadi mereka make sense. Jadi mereka pun dan kebanyakan perkataan yang selalu keluar dari klien adalah ini orang yang saya cari selama ni. Ini orang yang saya cari selama ni. Dan saya sangat bersyukur dengan itu dan bila capai alhamdulillah. Bila tak capai, okey tak apalah, kita stop takat ini. Jadi saya okey. Dan saya tak pernah ikat kontrak dengan klien saya langsung. Wow. Tak pernah. Tak ada kata sign berdarah tak ada Tak ada. Kalau ada pun klien minta, okey saya terima. Kan? Tapi saya tak pernah tetapkan siapa nak buat servis saya. Okey, you kena ambil 3 bulan, you kena ambil 6 bulan. Tak perlu. Selagi you perlukan, selagi tu ambil. You nak betul, okey. Tapi cakap awal lah kan. Jangan terus stop kan. Tapi saya tak pernah sebab saya tak nak menzalimi orang lain. Sebab kita sedar kemampuan kita, tak semestinya rezeki kita, mungkin rezeki orang lain juga kan. Itu di pihak saya. Jadi kerana klien itu berbagai, tapi saya tak, alhamdulillah kebanyakan klien saya semua baik-baik, mereka memahami proses dan mereka nampak perkembangan yang berlaku dekat page mereka. Ada yang viral, termasuk student saya, adik saya coaching, dia pernah join program yang payah puluh ribu, renew belas ribu, setiap bulan bayar lagi berapa ribu. Tapi jumpa saya 2 kali, kita ajar, terus dia nampak, dia kata jauh beza dengan seseorang yang belajar tu lah. Alhamdulillah kat situ. Jadi kat situ saya dapat tanggungjawab berat juga pada saya. Mula-mula saya nak bersaru juga macam Syafiq. Tapi tak boleh, ramai sebenarnya perlukan bantuan ni. Jadi kemungkinan tahun depan saya akan mula fokus untuk mengajar. Kita akan mula beri perkongsian kan. Mana tahun lepas ni saya pun mula promote. Tak pernah promote sebelum ni kan. Doakan. InsyaAllah. Tapi saya setujulah bila bercakap pasal bila kita berbicara dari hati. Dan benda ni saya rasa mungkin boleh diambil sebagai point untuk semua sahabat-sahabat kita yang mungkin di kalangan usahawan, especially bila bab nak closing. Sebab kadang-kadang bila kita fikir bab closing ni, kadang kita ramai yang di antara kita fikir saya susah nak close sale. So bila fikir nak close sale, so ada yang tercari-cari template, tercari-cari ayat yang sedap, macam mana nak guna NLP gini segala bagai kan. Betul, memang benda tu kalau kita belajar dia satu bonus lah. Tapi apa gunanya kalau kita ada ilmu NLP, kita ada template dan sebagainya, tapi benda tu tidak sampai dari hati. Benda ni saya lalui juga benda tu. Kadang-kadang at the end bila kita bercakap dengan dia, kita tengok betul-betul dengan dia kan. Oh you punya page ni kena macam ni. So kita kena plan macam ni, sekian strategi, sekian cara. So kita terus terang dengan dia. So dan kita cakap juga kita boleh buat ataupun kadang mungkin kita tak boleh buat. Dan kita berterangkan juga risiko-risiko yang mungkin berlaku. So bila kita terangkan secara dari hati, macam Pak Ijat cakap dari hati, maknanya jujur lah kan. So boleh buat tak boleh buat kan. Kalau boleh buat apa jadi dia. So dia orang pun akan terbuka hati dan rasa nampak kita punya keikhlasan. Memanglah kita tak nak cakap kita ikhlas kan. Tapi memang maksudnya bila kita cakap ni sebab dari hati kita pun, dia macam kalau kita ambil job, pada saya adalah bila kita ambil satu job tu bukan sekadar kita nak dapatkan income, tetapi it's about tanggungjawab. Bila kita ambil job tu maknanya kita ada tanggungjawab tu juga yang kita perlu selesaikan. Betul Pak Ijat Dia pun saya banyak juga kita bila kongsi-kongsi dengan Pak Ijat. Sebenarnya macam ni. Teknik closing ni kadang-kadang orang ramai terfikir nak closing ayat kena sedap, ayat kena gini, kena ayat follow up gini. Sebenarnya kadang tak, it's all about kita cakap dari hati tu sendiri. Sebab tu kadang-kadang benda ni agak subjektif nak cerita kan. Betul Pak Ijat? Dia macam adakah selling without selling ataupun closing without closing? Dan macam mana sebelum close? Inilah kita nak tahu daripada Izzat sendiri point-point tu. Bagaimana Izzat kata tadi, macam mana dia tak buat promote apa-apa, semua tiba-tiba orang datang je kat dia. So Izzat boleh sharekan sikit. InsyaAllah saya akan kongsikan, tapi sebenarnya tak terfikir pun nak kongsikan. Saya cuma sebelum ni borak dengan sahabat-sahabat yang lain saja. Okay. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini peringatan untuk diri saya sendiri, peringatan untuk sahabat semua kan. Saya juga masih belajar, saya juga perlukan teguran sebagainya. Tapi ini yang saya nampak dan faham. Saya ucap terima kasih lah pada yang tonton malam ni. Kita ada
Mutia, Nurul Husna Hussein, kita ada Bang Reza, kita ada Amir, kita ada Brefa pun ada. Oh, Breva Boketo. Jadi insyaAllah kita kongsi malam ni. Okay. Bila bercakap tentang klien, bila bercakap tentang sale, bila bercakap tentang close sale, bila bercakap tentang marketing, akhir sekali kita berbalik pada rezeki, betul tak? Jadi ada yang kata sales tak masuk, orang kata kurang tak ada rezeki ke, ataupun orang kata apa, rezeki kurang ke, rezeki tersekat ke, marketing tak jadi, tak ada rezeki, kemudian sales tak ada, rezeki, akhirnya balik pada rezeki juga. Kan? Bila rezeki tak ada, apa terjadi? Masalah berlaku, betul tak? Rezeki tak ada, kita tak ada duit nak bayar tu, nak bayar ni, dan akhirnya berbalik pada rezeki. Baik, ada dua angle yang saya ingin kongsikan. Pertama dari sudut bagaimana nak jemput rezeki tu. Maksudnya macam mana nak tapi saya bukan kongsikan dari sudut NLP, bukan. Kita cuba usaha berbalik pada Quran dan sunnah, kerana itulah yang Allah tetapkan. Okey. Saya melihat, saya nak kongsikan satu benda trend. Saya cuba perhatikan trend orang berjaya. Trend orang berjaya, apa yang mereka lakukan? Banyak. Tapi antara yang saya perhatikan ada satu yang mereka buat. Apa dia? Mereka bangun awal pagi. Awal pagi. Saya ada follow satu seorang Ellie Billionaire. Saya suka dengar dia punya ni. Jadi dia banyak kongsikan. Dia kongsikan mentor dia sebab dia belajar daripada mentor-mentor dia kan. Sebab dia ada MLP sebagainya kan. Kita dapat lihat orang-orang di barat juga sampai setahap mereka bangun pagi, mereka visualize apa yang mereka mahukan, mereka tulis, mereka visualize dan mereka fikirkan, bayangkan apa yang mereka nak cuba nak capai. Kan? Banyak masa tapi antara waktu pagi. Okay, itu di sisi barat. Kemudian kita nampak juga dekat Malaysia ada fenomena, dulu kita pernah dengar ada orang ni dia mengajar juga bangun pagi, okey, kemudian kita bayangkan apa itu dia ambil di barat sebagainya lah. Tapi kita dapat satu macam pertentangan. Islam kata orang yang bangun pagi tu ialah Islam menggalakkan bangun pagi lah, bangun malam, solat sebagainya. Kemudian di barat juga walaupun mereka berislam tapi mereka dapat apa yang mereka nak. Seolah-olah ada satu pertemuan dekat sini kan yang buatkan macam mana orang boleh dapat apa yang mereka nak. Kan? Jadi sampailah satu tahap saya terjumpa video Ustaz Adi Hidayat. Dia mengatakan apa? Di waktu sebelum subuh itu ada satu waktu yang mustajab doa. Yang doakanlah apa sahaja, insya-Allah akan dimustajabkan. Okey, maknanya waktu tu dipanggil waktu sahar. Waktu sahar tu sekitar 15 minit sebelum subuh gitu. Tak percaya? Cuba buat. Okey, doalah apa saja. Jadi boleh jadi itulah sunnatullah Allah ciptakan waktu itu. Allah siapa yang berdoa Allah dengar dan Allah kabulkan. Maknanya waktu sehari itu. Jadi boleh jadi apa yang berlaku pada semua manusia di muka bumi ini, mereka berdoa pada waktu yang dikabulkan. Itulah sunnatullah Allah tetapkan. Cuma bezanya di Islam kita berdoa ni. So jadi antara keyword satu trend apa orang berjaya dia bangun awal pagi. Tapi kalau kita dari perspektif Islam, kita fokus pada waktu sahar tersebut. Minta apa sahaja yang kita nak. Okey, itu yang poin yang pertama lah. Waktu sahar. Kedua, kalau tak tahu nak buat apa, mulakan dengan tahajud. Okey, mula dengan tahajud. Tahajud mulakan dengan paling mudah 2 rakaat. Kan? Memang dah Quran dah kata, mulakan paling ringan. Baca surah paling ringan. Dah biasa baru naik 4, baru naik 8 sampai mungkin nak ikut sunnah Rasulullah 13 rakaat waktu qiyamul lail. Okey. Tak percaya cuba buat, amazing. Sangat. Saya pernah satu ketika tu tiba-tiba boom betul-betul orang call. Kita tengah baring kat rumah tak buat marketing apa kan. Orang minta, kadang ada seorang datuk tu call, saya tak pernah kenal pun datuk tu, orang yang menyampaikan. Masya-Allah, amazing. Okey. So waktu tu manfaatkan waktu sahar. Tapi ada satu orang kata apa amalan, maksudnya kita dah tak tahu nak buat apa waktu tu. Mungkin kita tak pasti. Kalian boleh istighfar. Kerana hanya istighfar itu boleh
boleh mendatangkan rezeki. Saya akan ceritakan tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, tapi dalam Quran saya dah sempat tadi buat note sikit kan. Kalau kita tengok dekat apa? Surah Ali Imran ayat ke-17 dan 18. Siapa ada yang Quran? Siapa ada Quran, apps Quran, buka surah Ali Imran, kata apa? Okey. Dekat situ dia ada senaraikan golongan-golongan yang berada di syurga. Antaranya Ayat berapa tu Pak Ijat? ayat 17 hingga 18. Surah Okey. Ali Imran. Ayat 17 hingga 18. Okey. Surah Okey. Ali Imran ayat 17 hingga 18. Orang-orang yang istighfar ni dia akan dikumpulkan dengan beberapa golongan, antaranya as-sabirina, orang-orang yang bersabar, was-sadiqina, orang yang bersedekah. Okey, wal qanitina, orang yang solatnya khusyuk. Okey, wal munfiqina, ahli infak. Tapi yang last sekali kata apa? Wal mustaghfirina, orang-orang yang beristighfar. Maknanya, okey, bila istighfar dia mendatangkan rezeki, pertama. Kedua, istighfar, bisa ada orang-orang yang Allah tempatkan khas dengan beberapa golongan lain dalam syurga. Itu surah Al-Imran ayat ke-17 hingga 18. Okey, maknanya istighfar ni sangat-sangat memberi impak paling besar. Dari kerangka besarnya ada akhir sekali back to Allah. Back to Allah. Sebab tu ada ayat mengatakan apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan rezeki dari tempat yang tak diduga. Kebanyakan orang kita dia buat apa? Dia beli frame, dia tampal kat kedai makan. Tak, sebenarnya takwa. Takwa tu bagaimana? Amalan, tahajud yang kita bincangkan tadi, istighfar. Kita dekatkan ni, makna keywordnya apa? Ketika kita berada dalam masalah, ketika kita berada dalam kesempitan rezeki, ketika kita berada dalam hutang yang banyak, ketika kita dalam keluarga bermasalah, takwa kembali kepada Allah, dan Allah akan buka jalan. Allah akan ringankan, dan Allah akan murahkan rezeki dari tempat yang tak disangka. Jangan percaya, buat. So nanti saya akan kongsikan juga ada dua kisah yang saya ingat, nanti saya kongsikan. Satu tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian tentang doa orang yang cuba dapatkan kisah doktor pakar daripada Pakistan. Itu ada ibrah yang kita boleh belajar. Okay. Tapi keyword saya adalah ketika anda mempunyai masalah marketing, ketika anda mempunyai masalah sales, setting sebagainya, akhir sekali takwa. Mulakan dengan istighfar. Okey, sampai ke Allah jamin orang istighfar tu. Tapi bila cuba buat waktu sahar. Waktu sahar 15 minit sebelum subuh. Sebelum azan subuh. Dan bahkan itu baru kita istighfar sebelum subuh. Tiba-tiba ada satu dalil mengatakan apa? Solat sebelum subuh, solat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Maknanya lepas azan tu kita solat 2 rakaat kan? Solat sunat tu lebih baik dari seisinya. Bayangkan amalan sunat pun dia punya ganjaran sangat luar biasa. Tapi kalau amalan wajib bagaimana pula kan? So itu antara. So mudah saya simpulkan. Bangun awal pagi 15 minit atau setengah jam sebelum subuh, solat tahajud, okay. Kemudian istighfar. Tak tahu kalau berat solat tahajud, korang istighfar dan anda akan rasa kesannya. Okay. Saya nak kongsikan 4 kesan yang diterima oleh orang yang bertahajud. Okay. Empat kesan yang diterima oleh orang bertahajud yang tak diterima oleh, mungkin ada orang buat solat wajib khusyuk tapi tetap tak menerima 4 benda ni. Ini ada dia punya dalilnya. Pertama, dia angkat career-nya akan diangkat ke satu tahap yang terbaik untuk diri dia, terbaik untuk iman dia. Bahkan kadang boleh jadi sukses sangat dalam ini ada dalil ya. Maksud sukses dalam career-nya, mungkin berjaya. Kadang bukan sekadar itu tapi tenang. Maksudnya buatkan dia tenang dengan keluarga anak-anaknya, kan? Cukup segala-galanya. Okey, maknanya dia angkat pada tempat terbaik pertama. Kedua, Allah bimbing untuk rasa ringan untuk mulakan sesuatu. Itu kedua. Ketiga, dia akan diberi jalan keluar daripada masalah yang dia lalui. Keempat, dia akan dilindungi, kan,
daripada sekeliling, orang sekeliling persekitaran dia yang nak sakiti dia. So 4 benda ni hanya ada pada orang ahli tahajud dan tak ada pun pada orang yang mungkin solat khusyuk dalam solat fardu. Maksudnya di solat fardu pasti ada ganjaran lebih besar. Tapi ini kebaikan tahajud. Jadi kalau anda nak mulakan, mudah, bangun pagi, solat 2 rakaat tahajud dan juga istighfar 100 kali, 200 kali dan rasai kesannya. Itu yang saya kongsi setakat ni buat masa ni. Sebab kata abang Madu Yubalam kita, jangan percaya, Buat je. Kita kena yakin, tawakal Allah. Kalau kata ustaz ustaz apa yang di Indonesia tu, lupa nama. Ada Hidayat. Saya lupa nama dia, yang suara dia lembut-lembut tu. Hanan Attaqi. Yes. Hanan dah lupa nama dia. Berizat tadi kusyuk dia lupa nama dia. Hanan Attaqi pernah sebut tawakal itu pakai hati, bukan pakai tangan. Kalau ikhtiar itu kita pakai tangan, jangan pakai hati. Kita punya ikhtiar bukan pakai hati. Tawakal itu pakai hati. Jadi ikhtiar kita, apa aja yang ada di tangan kita, apa yang kita boleh buat, kita buat yang terbaik dengan apa yang kita ada. Kan? Kita tak boleh nak perfect macam mana kan. Tapi ikhtiar itu pakai hati. Maksudnya kita tak tahu bagaimana Allah nak aturkan selebihnya. Betul Izzat Betul. Akhir sekali berbalik pada rezeki. Maksud rezeki ada. Dia rezeki ni dia punya taktik dia apa tau? Kematian. Kalau rezeki dah habis, mati je jawab dia. Selagi anda tak mati, rezeki tak ada. Rezeki habis kena mati. Apa yang anda perlu lakukan adalah tingkatkan ketakwaan dan lakukan usaha, Allah akan berikan jalan kemudahan. Rumus dia mudah. Kalau kata Ustaz Hidayat apa? Rumus dia, formula dia apa? Dalam Quran kata apa? Kamu tingkatkan apa? Ketika takwa naik, masalah selesai. Okey, rezeki datang tanpa diduga. Itu formula dalam Al-Quran. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah akhir sekali berbalik pada takwa. So itu memberi impak kepada rezeki. Rezeki itu masalah hasil anda, klien anda, marketing anda. Of course anda perlu usaha sebagainya, tapi why not mulakan hari ini? Tak percaya buat selama 40 hari, insya-Allah kita akan dapat kesan dia. Kenapa 40 hari je? Dia just nak jadikan amalan lah kan. Orang kata apa, sebatin kita. Tapi sebenarnya kalau anda buat seminggu pun, anda akan rasai. Benda ini, saya cuma boleh katakan apabila anda betul-betul dah tengah down, anda betul-betul dah tak ada jalan lain, okey, saya nak bagi satu situasi. Pernah tak dalam hidup anda berada pada satu tahap yang mana anda dah macam, aku dah tak ada apa-apa dah. Aku betul dah macam, aku serah pada Allah nak jadi apa. Kan, macam saya dulu, saya nak grad master kan. Dia dah macam ni lah. Kalau aku lulus, aku akan grad master. Kalau aku tak lulus, aku kena start master daripada zero balik kat universiti lain. Tu saya dululah kan. Saya pernah macam tu. Pernah satu kita sangat banyak hutang, kita dah lost. Sebenarnya ujian itu Allah nak kita balik pada dia. Bila kita balik pada dia, dia akan buka jalan. Dia nak kata sebenarnya bukan kau berizki, bukan usaha kau, tapi daripada Allah. Jadi formula mudah, rumus Quran, naikkan takwa, masalah selesai, rezeki datang dari tempat yang tidak diduga. Bagaimana anda mungkin nak mulakan perubahan ini? Kita sama-sama mungkin bangun awal pagi, kita solat tahajud. Ni pesanan untuk diri saya juga. Kata apa juga. Untuk kita bangun tahajud 2 rakaat mudah, lepas tu istighfar. Dan anda kita sama-sama cuba rasai kesannya. Betul. Saya setuju dengan Pak Ijat bila cakap kita pun berada pada situasi yang mana paras hidung semua tu kan. Saya yalah, kita banyak pernah melalui situasi yang sama banyak kali juga. Cuma kita ambil yang paling dekat lah. Paling dekat antaranya adalah bila mana saya satu ketika bila buat decision untuk tidak meneruskan lagi kerja-kerja freelance, buat survey dan sebagainya. Saya yakin, saya tahu yang bahawa itu adalah satu kerja gila. Gila. Sebab masa tu banyak losses tu. Banyak, maknanya saya kan kalau saya stop, dan saya pula jenis memang bila saya kata saya nak stop, saya stop terus. Kenal lah Pak Ijat, kenal lah saya macam mana dengan KZ, tahu macam mana. Kalau saya buat satu decision, saya kata saya nak berhenti, saya berhenti. Saya tak nak fikir panjang. Saya tidak mengikut norma orang kata, kalau nak berhenti kerja contohnya let's say, kena ada backup 6 bulan punya income. Sahabat saya Safwan pernah cakap, kau ada ke saving 6 bulan income ni dulu kan? Kau nak berhenti? Saya cakap, tak payah, rezeki tu ada. Kan? So kita pernah melalui situasi macam tu. Dan latest bila antaranya pada awal tahun itu,
bila saya buat decision untuk tidak meneruskan lagi itu, adalah sebab-sebabnya kenapa saya tidak meneruskan. Tapi dalam masa yang sama hati tu ada risau juga. And then bila kita kembali, bila saya dulu nak buat decision untuk berhenti pun, saya akan jumpa dengan Pak Ijat dan KZ. Bila saya ada satu masalah, kita akan, inilah 2 orang yang kita akan selalu berjumpa. And then latest bila kita jumpa kat Mamak itu, jujur saya kata aku dah memang buat decision lah, memang aku nak berhenti stop ni, lantak bil lah. Kan, sebab saya ada benda yang saya nak kejar, ada benda yang ketenangan yang saya nak kejar kan, saya cuba cari. And then bila kita jumpa Pak Ijat, apa yang dia cakap malam ni, apa yang dia sebut malam ni, inilah benda yang dia beritahu saya di kedai Mamak pada masa tu. Kan. So bila dia cakap ni, dia beri saya satu aha moment lah, yang terpanggil aha moment. Saya rasa macam why not, aku try lah benda-benda ni. So memang pada masa tu saya cuba untuk konsisten, seminggu, 2 minggu, almost 3 minggu macam tu, dan alhamdulillah memang rezeki yang datang daripada Allah SWT tu memang tak dijangka. So memang saya dah stop, tetapi bila saya buat produk digital, saya jadi alhamdulillah. Bila kita buat kelas online sendiri, menjadi alhamdulillah. Bila kita buat affiliate, ada rezeki kat situ. Saya nampak macam bila kita tutup mata, tapi kita meletakkan kebergantungan kita pada Allah, dan saya ikut apa step yang Pak Iyad cakap, sebab dia kata ini adalah step orang-orang yang berjaya, yang dia dah buat kaji. Rasanya kalau dia buat PhD, tajuk untuk kaji, tajuk ni boleh pakai. Doakan penupan. Tajuk dia PhD dia menjemput klien dari syurga. Kan. So itu yang bila kita buat, dan alhamdulillah. Cuma pada waktu tu sebab kita berada dalam keadaan desperate, dan sebenarnya macam Pak Ijat cakap, kadang-kadang ujian yang datang tu adalah untuk kita mendekatkan balik pada Allah SWT. Sebab dia nak bagi kita minta ni macam-macam. Kan? Tetapi kita hanya fokus pada strategi, cara dan tapi kita lupa nak membuat marketing dengan si pemberi rezeki. Kita selalu buat marketing untuk orang dekat kita, tapi kita lupa orang yang beri rezeki, bukan orang, dia yang memberi rezeki, iaitu Allah SWT tu sendiri. Sebenarnya kita kena dekatkan lagi, dan alhamdulillah terima kasih Pak Ijat yang selalu ada bila kita selalu berbincang-bincang macam ni. That's why kita buat talk yang macam ni, supaya apa yang disampaikan kepada saya, pada KZ, benda tu boleh disampaikan juga kepada rakan-rakan yang lain lah. Itulah tujuan dia kat sini. Okay. So saya harapkan yang lain-lain pun dapat sedikit sebanyak perkongsian pada kita pada malam ni. Anyway Pak Ijat, bila bercakap pasal hati tadi, kita balik pada soalan seterusnya. Hati? Bila cakap pasal hati, okay, especially untuk dalam niche Pak Ijat lah, Pak Ijat. Bila kita dapat result, okay, and then bila kita kongsikan result, ada tak benda tu yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa bangga, ataupun kita rasa boleh jadi mainan hati yang rasa macam ni aku ni menjadi kot, aku kira ada rasa macam hebat, macam something yang pernah tak terdetik macam tu. Dan sebab kadang-kadang benda tu merisaukan, sebab dia boleh jadi mainan bisikan syaitan yang sedikit sebanyak menyebabkan kita rasa macam aku ni hebat. Ada tak pernah berlaku macam tu? Dan kalau pernah, mungkin apa yang mungkin boleh kita buat supaya boleh mengurangkan situasi-situasi macam tu, kan? Bisikan dan rasa mungkin bangga diri, ujub, takabur, sum'ah, suka dengar pujian. Dengar pujian. Sum'ah tu suka dengar pujian. Okay. Itu perkara mazmuah yang saya rasa kita semua pernah rasai. Cuma yang membezakan sama ada kita ada ilmu, oh ini sum'ah, oh ini ujub, ini takabur, ataupun kita memang tak perasan benda tu. Tapi bagi kita yang sudah tahu, kita tahu perjanjian iblis kata apa? Aku akan sesatkan manusia daripada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dia dah janji dah, dia minta. Sebab tu dia minta apa kat Allah? Aku minta penangguhan. Jadi Allah kata kau termasuk orang yang diberi penangguhan. Bayangkan iblis pun Allah kabulkan permintaan dia. Bagaimana kalau kita sebagai hamba dia? Mencelah sikit kan. Okay, balik back to the topic. Kan? Maknanya apa? Pasti akan ada. Dan kadang-kadang kita rasa benda tu tak ada berkesan. Dan itulah talbis iblis. Bisikan iblis untuk kita ni lah. Orang kata apa, buatkan hati kita, oh ni strategi aku kerana aku ni. So sekali sebaiknya kalau ada kejayaan, berbalik juga pada Allah. Sebut Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah saya usaha apa yang saya buat ni dah berjaya ni. So itu sebaiknya serahkan pada Allah. Kan? Kita usaha yang terbaik, tapi biarlah
Kalau orang cakap kita baik, alhamdulillah kita, tapi cuba jaga hati sebaik mungkin. Kalau saya sendiri, kalau saya perasan, kalau saya mula rasa nak react apa, pasal benda tu mesti tak jadi. Tu kalau saya lah kan. Jadi saya sangat Apa tu tak jadi? kalau saya cerita dengan orang ke, kalau saya kata, ya aku ada ni, lepas tu mesti tak jadi. Kembar saya pun sama. Semalam baru saya borak dengan dia, aku pun kalau cerita tak jadi lah, saya ada kembar kan. So kalau jumpa saya kat luar, kalau kata saya tak tegur, jangan kata saya sombong. Saya ada kembar. Okay. Tapi kalau Izzat dia pakai barang-barang Adidas tau. Tu je tahu. Okay. Jadi bisikan rasa onjol tak betul pasti ada, tapi akhir sekali mulakan dengan pujian kepada balik. La haula wala, tiada kekuatan, orang kata apa, semuanya balik pada Allah. Kan? Jangan kita rasa kita ni yang orang kata ni lah. Right? So benda ni mudah kata, sebabkan Zafran duduk bawah, saya pun duduk bawah juga. Sakit badan. Jadi akhir sekali sebenarnya ujian yang datang, rezeki yang kurang, marketing tak menjadi, saya boleh simpulkan begini. Akhirnya Allah nak kita balik pada dia. Dia akan buat. Mungkin kita tak rasa, tapi sampai satu tahap akan jadi dalam hidup ni. Kita ada sahabat Muhammad Firdaus, setuju. Ni ada sahabat Muhammad Safwan. Ini sahabat-sahabat kami yang juga mungkin pernah satu masa dah sampai ni dah. Dah tak boleh kata apa dah. Dah tak nampak jalan. Kan? Masa kita bila kita susah, mestilah kita akan balik pada siapa? Fitrahnya. Pada siapa? Pada Allah. Pada Allah. Kita akan doa, betul tak? Kita mula solat, kita mula buat amalan sunat. Kan? Jadi sebenarnya Allah nak balik pada kita. Formulanya balik pada Quran, Allah akan selesaikan masalah. Orang kata apa? Dia akan datangkan rezeki tak terduga. Mulakan kan? Istighfar. Okay? Contoh, istighfar ni satu kalimat yang apabila kita minta apa saja akan dikabulkan. Ini terjadi dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika zaman imam yang besar, tapi bezanya waktu tu tak ada media sosial. Orang tak tahu siapa muka siapa. Jadi Imam bin Hanbal ni pergi, tiba-tiba rasa dia nak bermusafir. Bila musafir, dia sampai satu masjid. Dia baring. Lepas tu ada cleaner nak sapu, halau dia. Bayangkan imam besar, bayangkanlah Contoh Dr. Zulkifli Al-Fakir datang kat masjid nak baring kena halau dengan cleaner. Jadi itu terjadi, itu contoh saja okey, ibaratnya lagi tu orang besar, terhormat, ilmuwan, ulama dihalau oleh cleaner. Jadi dia ni pun duduk dekat apa nama dekat luar masjid. Pun kena halau juga. Sampai satu tahap ada satu orang ni nampak dia jemput datang rumah. Jadi bila dia jemput datang rumah, Imam Babak ni pun perhati kat dia. Dia ni kalau buat aktiviti dia akan buat apa? Dia buat istighfar. Astagfirullah. Dia tengah uli roti, sorry. Kita ada sahabat MC Nas kat sini. Dia bagi Oh, ada izin. Jadi kisahnya dia tengah uli roti. Senang kata dia buat apa kerja saja, dia akan iringkan dengan istighfar. Sampailah satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal teringat tanya dia, sebenarnya kenapa kau istighfar? Kan? Kau mesti istighfar. Apa sebenarnya? Lalu lelaki tu jawab macam ni. Dia kata apa? Aku, dalam hidup aku, sejak aku amalkan istighfar ni, tak ada benda yang tak pernah tercapai. Semuanya Allah berikan. Kata lelaki ni. Pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, tapi ada satu je yang aku tak pernah dapat. Apa dia? Aku teringin sangat jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad nangis, kata, akulah orang Imam Ahmad bin Hanbal. Allah susun. Maknanya apa? Rezeki ni Allah dah tetapkan. Allah dah susun. Macam saya kata, rezeki kematian. Habis rezeki, mati. Selagi anda tak mati, rezeki kita tak mati. Rezeki tu ada. Okey? Jadi rezeki tu ada. Tapi bagaimana kita jumpa dia? Akhir sekali balik pada Allah. Rumus orang takwa. Okey? Itu kisah yang pertama. Kemudian teruskan berdoa. Okey? Sebab tu dalam surah Al-Fatihah kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hadis kudusi kata apa? Fastajabna, akan aku kabulkan. Dia akan kata apa? Allah kabulkan orang yang minta. Kan? Ini terjadi kat satu kisah yang saya dengar daripada Mufti Meng. Anda boleh pergi kat YouTube. Pergi kat YouTube Mufti Meng, tulis specialist doktor. Tengok dia cerita. Ada satu kisah benar ni, doktor ni di Pakistan, doktor neurologi. Okay. Dia ni naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang rosak. Jadi kapal terbang terpaksa buat landing kecemasan. Bila buat kecemasan,
dia cakap dengan pilot tu, bila boleh baiki? Okey, bila baiki. Jadi pilot cakap, ini agak ambil masa yang lama. Tapi doktor nak pergi satu tempat ni. Jadi pilot tu cakap, why not you ambil kereta? Perjalanan 3 jam saja. Okeylah. Dia pun ubah. Kapal terbang rosak, dia naik kereta. Dia naik kereta, tiba-tiba hujan sangat lebat, petir menyambar. Tiba-tiba sampaikan jalan pun banjir. Akhir sekali pemandu kereta kata apa? Jom kita ambil peluang berehat dulu. Kan? Kebetulan ada satu rumah terpencil kecil kat rumah tu. Rumah terpencil ni dia ada orang kata apa nenek tua duduk kat situ. Jadi dia ketuk pintu rumah tu, dia cakaplah dia nak datang solat kan. Okey. Orang makcik tu pun bagi. Jadi dia pun doa, dia solat, dia doa sebagainya. Right? Sampailah ketika tu hujan. Hujan sangat orang kata apa lebat sebagainya. Kemudian dia jumpa dengan nenek ni, dia cakap dia nampak anak kecil dalam dekat ni. Kenapa dengan ni? Oh, anak ni anak yatim piatu. Saya nenek yang bela dia. Dia perlukan bantuan doktor kan. Kemudian saya cuba bawa kepada pakar. Tapi doktor nasihatkan hanya ada satu orang saja yang pakar yang boleh bantu untuk kes anak ni. Okey. Jadi tapi masalah kalau dia jumpa doktor pakar ni pula, kan, saya kena tunggu 6 bulan. Lama, kan? Jadi doktor cakap, okey, boleh saya tahu siapa nama doktor tu? Nenek tu sebut nama doktor yang depan mata dia tu. Doktor Isfahan ke apa? Jadi doktor ni menangis. Dia cakap apa? Macam mana kapal terbang boleh rosak? Tentera Allah, hujan renyai, kilat menyambar. Sampaikan dia terpaksa ambil kereta. Tiba-tiba kereta pula tak boleh teruskan perjalanan sebab jalan hampir banjir sebagainya. Terpaksa dia tumpang kat rumah tu. Allah nak datangkan orang yang nenek tu doa selama ni dekat tempat tu. Masya. Maknanya apa? Jangan pandang enteng dengan doa anda. Allah kata apa? Dia sangat dekat dengan urat leh. Allah itu dekat. Dan ketika anda berdoa, yakin Allah akan kabulkan. Allah hanya nak apa? Kita kembali kepada dia. Kalau kita kembali kepada dia dan kita tak kembali, tak berkurang zat Allah. Allah tak perlukan kita hanya perlukan Allah. Jadi itulah perkongsian yang saya boleh kongsikan. Jadi mungkin ini juga saya mungkin serba sedikit kan. Saya juga perbaiki diri, kawan saya banyak nasihatkan saya. Tapi ini yang saya nampak. Trade orang berjaya, bangun awal pagi, orang kata apa, istighfar tadi kan. Kemudian kita dapat dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Anda dapat tak? Dia seperti satu sunnatullah, ketetapan kerangka Allah. Memang kalau kita buat ni, insya-Allah akan terjadi. InsyaAllah kita akan cuba usaha. Jangan percaya, buat je. Cuba buat. Okay, alright. Saya tertarik pula kan. Dia macam apa pula talk ni kan. Kan tertarik bila kata yalah trend orang berjaya tu dia bangun pagi, tahajud, istighfar dan beberapa lagi yang Pak Ijaz sebutkan tadi tu. Dan ada juga yang kita cakap nak menjemput rezeki kena buat duha dan sebagainya. So saya nampak, tak tahulah mungkin kita cuba mungkin kita pandangan kita kongsi sama-sama. So saya nampak adalah satu trend yang mana orang sampai buat mindset orang kata nak berjaya nak dapat rezeki ni kena buat duha. Kena buat tahajud. So ibaratnya macam kita buat duha ni bukan kerana Allah Taala. Ibaratnya kita buat tahajud dan sebagainya ni bukan kerana Allah Taala, tapi semata-mata nak dapat supaya murah rezeki, supaya gini. So macam mana Pak Ijaz? Adakah benda tu yang sebenarnya kan? Sebab kadang-kadang saya nampak dia macam sebab kita niat kita asalnya memang sepatutnya kepada Allah Taala, tapi dia nampak bila orang tu susah, so bila dia buat duha, dia buat tahajud dan sebagainya, seolah-olah macam buat itu bukan kerana Allah tetapi untuk dapatkan sesuatu. Macam mana? Mungkin ada pendapat mengatakan apa, jangan kau ni solat sebab nak rezeki je, bukan sebenarnya kau nak syukur. Pada saya itu sesuatu yang baik. Kalau itulah yang boleh memotivasikan dia untuk solat 2 rakaat, buat. Dia malas nak tahajud. Dia bangun tidur, dia istighfar je. Betul-betul malas ni. Tapi itulah yang dia terfikir dia, okey, itu yang dia sanggup buat. Buat je. Okey. Anda rasa okey aku nak 2 rakaat sebab apa nak dapat rezeki murah?
Itu permulaan. Okey? Jangan dah dapat nanti terus lupa pula. Tapi anda akan rasai proses dia tu. Ini saya dapat daripada Ustaz Muhammad Ali Khan. Anda boleh kat YouTube type Quran Education. Dekat situ ada macam Ustaz Muhammad Ali Khan ni, dia dia terangkan satu ayat tu, dia buat kartun. Jadi saya rasa orang besar takut suka kartun ni. Jadi dia ada satu ketika tu dia kata buat je. Dia lama dia akan naik. Kan saya pernah juga dengar waktu tu dekat Putrajaya Habib Ali mengatakan kan, Rasulullah Qiyamul 13 rakaat. Kalau kita tak 13 rakaat, jenuh. Tapi rupanya dalam Quran berkata apa? Buat 2 rakaat dulu. Masna, 2 rakaat. Okey, baca yang paling mudah dulu. Kalau Ustaz Adi Hidayat kata apa? Baca yang gampang-gampang dulu. Gampang-gampang. Jadi mulakan paling mudah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, berat benda sama je. 2 rakaat je. Anda akan rasa kesan dia. Dan di situlah anda akan mula rasa kemanisannya. Why nak aku buat 4? Why nak aku buat 6? Why nak aku buat 2 pula? Sampai stop. Ya Allah, kita solat dapat rezeki. Allah beri rezeki. Tiba-tiba kali ni kita 2 pula. Ya Allah, aku 2 hari ni bukan untuk dapat rezeki, bukan minta rezeki saja, tapi sebagai tanda aku bersyukur pada Engkau. Anda akan rasai kenikmatan tu. Okay. Konsisten dan jaga Allah betul-betul. Mulakan yang mudah-mudah. Betul. Saya suka dengan pandangan Pak Ijat ni sebab betul, dia kadang-kadang menjawab banyak orang yang kata macam saya cakap tadi, buat apa buat duha, kalau buat apa gunanya buat duha kalau semata-mata nak dapatkan, nak tarik rezeki dan sebagainya. Tapi bila macam Pak Ijat kata tadi, ianya mungkin kalau ada sahabat-sahabat kita yang mendengar, mungkin boleh jadikan ini sebagai satu titik permulaan. Yelah, betul lah tu. Kan kita nak, dia ibarat macam berdakwah juga kan. Kita nak suruh orang tu buat baik. So mungkin pada awal contoh, orang dia pakai, dia contoh dia mula berhijab sebab mungkin dia nak berkahwin kan, contohlah kan. Pada asalnya memang dia rasa macam terpaksa, tapi lama kelamaan tak apalah, lebih baik dia mula berhijab. Mungkin niat awalnya tu mungkin tidaklah kerana Allah Ta'ala, tapi bila dia buat, mungkin itu satu permulaan untuk dia merasa kemanisan dari segi kebaikan yang dia buat. So sama juga macam kita. Hidayah Allah ni kita tak tahu. Kita tugas kita hanya berikan yang terbaik. Benda tu pernah terjadi dekat saya juga tau. Saya dekat Indonesia. Saya daripada IPT Islam, Universiti Islam. Kita biasa dapat apa-apa pakai tudung labuh sebagainya. Tiba-tiba sampai dekat satu tempat tu, syarikat ni Islamik. Maksud perjuangan kita Islam lah. Tiba-tiba ada staff seorang perempuan ni pakai skirt. Saya macam, macam tak kena kan. Jadi tak apalah. Tapi yang hebatnya, orang sekeliling tu semua layan dia sangat baik. Dia sangat, tak ada apa-apa. Judge tak ada apa. No judge. You know what? Lepas saya balik Malaysia, tiba-tiba perempuan tu berubah. Pakai tudung, berhijab. Sampai sekarang pakai jubah. Maknanya apa? Dakwah sekeliling itu, dakwah itu mempengaruhi dia. Jadi kita tak terjudge. Kau ni kenapa ni kerja kat syarikat Islamik tapi ni? Bukanlah saya nak kata, okey sudah tak galakkan Malaysia, tapi nak cerita situasi dakwah kat situ. Ya, sebab tu tugas kita ni sampaikan, layan baik. Sebab tu dulu orang masuk Islam, sebab Allah, orang terpikat dengan apa? Akhlak. Akhlak Rasulullah. Ya, Rasulullah innama bu'ithu li'tamima makarimah akhlak kan. Aku juga untuk menyempurnakan akhlak. Orang terpikat dengan Rasulullah. Kan? Tak ada judge, tak ada apa, tapi itu. Jadi berbalik pada poin tadi, dari sudut ibadah juga mulakan yang mudah-mudah. Kan? Tak, mungkin anda tak ada kekuatan nak buat solat sunat. Okey, try buat solat jemaah tu penuh. Kemudian pergi kat masjid, jemaah, kan? Kemudian kembang. Sampai saat anda akan merasa nikmat dia. Islam itu, dia biar dia sebati, dia menyubur dalam jiwa, akhirnya kita berasa tenang. Sampai saat anda tiba-tiba anda tak buat, anda akan rasa apa? Kosong. Dia macam tak kena. Lengkap hari kita. Macam tak lengkap hari kita. So itulah dia yang saya boleh kongsikan, pengalaman, pandangan yang mungkin saya sendiri pun tak ada kekuatan untuk konsisten. Mudah-mudahan saya kongsi ni peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk sahabat-sahabat yang mendengar dalam ini. Share benda-benda bermanfaat. InsyaAllah. Meremang bulu kita, bulu roma ni. Jadi
kita sesi ni bukan biasa-biasa mana ni. Kan? Tapi betul lah, maknanya tak salah lah kita menjemput sahabat kita Pak Ijat. Sebenarnya jemput dia tu bukan jemput kosong kan. Sebab kita tahu dia Pak Ijat selalu banyak memberikan inspirasi benda-benda yang macam ni, yang ya orang macam saya yang kurang ilmu kan. Jadi Pak Ijat ni banyak kadang-kadang kita ni terbabas dan sebagainya. So that's why macam Pak Ijat cakap tadi, it's about circle juga kan. Dia kata tengok orang sekeliling kan, sama juga macam saya. So saya cuba bila kita bergerak sendiri ni pun, saya akan pastikan circle saya adalah di kalangan kawan yang saya yakin boleh membantu kita. So that's why juga bila kita cakap circle, macam nampak juga untuk kita yang mungkin lepas ni buat bisnes dan sebagainya, circle ni bukan sekadar bisnes orang kata nak berjaya kena duduk dengan orang berjaya, orang yang dah kaya dan sebagainya. Tapi kita duduk dengan orang-orang yang boleh memberikan inspirasi, yang boleh menasihatkan kita, itu juga adalah circle yang baik untuk kita. Dan benda tu kita dapat, apa yang Pak Ijat ceritakan, kongsikan tadi, sebenarnya benda tu sudah pun ditunjukkan dalam sirah-sirah, hadis-hadis dan juga kisah-kisah imam-imam yang hebat-hebat tadi tu. Okey Pak Ijat, mungkin sebagai penutup kita punya sesi hari ini, mungkin nasihat, mungkin boleh berikan 3 ataupun kalau nak 5 nasihat untuk mereka, untuk memastikan mereka boleh terus menjemput klien-klien daripada syurga selepas ini. Silakan. Bila diberi nasihat, saya lebih suka nasihat tu di saya sendiri dulu. Kemudian baru beri lain, insya-Allah. Alright. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang mendengar. Terima kasih pada DJ Umat. Circle yang sangat baik, sangat saling support. Okay. Klien dari syurga sebenarnya berbalik pada rezeki kita kan. Formula yang pertama, formula Quran, dekati Allah, masalah akan selesai, rezeki akan datang dari tempat yang tak diduga. Itu yang pertama. Yang kedua, action plan. Kita dah nampak trend orang berjaya bangun awal. Tak percaya, cuba pergi kat nanti bila Najib Asaduk live, dia akan cakap bangun awal. Jadi standard orang berjaya ni, dia akan bangun awal. Pergi dekat Elite Billionaire, Instagram story dia selalu buat, dia akan bangun awal, dia akan jadi trend kat situ. Tapi kenapa juga orang barat bangun pagi tetap terkabul cita-citanya? Rupanya ada waktu yang Allah janji akan makbulkan. Itu dinamakan waktu sahar. Jadi bangun awal untuk rebut waktu sahar tu. Alang-alang itu nasihat kedua. Alang-alang tu tahajud. Yang ketiga, kan? Tak ada tahajud. Yang keempat, istighfar. Istighfar tak semua waktu tu. Waktu lain sama. Sebab apa? Kalau istighfar, Allah jamin Allah akan berikan, orang kata apa? Apa yang kita nak. Segala-galanya. Istighfar. Tak percaya, cuba buat lepas solat waktu kan. Anda mungkin bekerja, nak pergi tempat kerja dalam kereta tu 200 kali. So sehari dah 1000. Anda akan rasa hari itu sangat lain. Macam anchor pula kan. Okay. So yang terakhir. Mulakan amalan yang mudah dulu dan istiqamah. 5 benda ni insya-Allah cuba buat dan kita akan rasa sesuatu yang sangat berbeza. Tak percaya, cuba buat dalam masa 7 hari. Jangan kata kerana 7 hari. Saja saya cakap 7 hari. Tujuannya lagi lama dia baguslah. Tapi point dia, cuba buat, anda akan rasa kesannya dan akan rasa ketenangannya. So itu yang saya boleh kongsikan tadilah. Tambah sikit pasal istighfar tadi tu. Istighfar ni kita mohon ampun pada Allah kan. Bermaksud kita menyucikan diri kita pada dosa-dosa. Jadi bila kita menanggalkan kotoran dosa-dosa daripada diri kita ni, maka terbukalah perisai rezeki itu. Maka turunlah rezeki mencurah dari langit. Bukan Allah tidak boleh bagi rezeki. Allah boleh bagi rezeki walau dalam keadaan apa pun kita. Tetapi bila kita suci dari dosa ni, Allah memudahkan lagi kerana kita dah dekat dengan dia. Istighfar insya-Allah. So itulah dia, orang kata apa? Kamu dekat dengan Allah, okey? Kamu dekat dengan Allah, Allah akan buka segala jalan. Bila dekat dengan Allah apa? Taubat. Hari-hari kita taubat. Sebab kita memang makhluk yang berdosa. Banyak dosa. Jadi taubat itu yang membantu kita. Jadi mulakan dengan baiki amalan dan anda akan rasa kesan dia kat situ. Okay. Tapi sebelum berakhir, saya nak cadangkan anda follow Ustaz Nauman Ali Khan dekat
kalau tak suka tengok syarah-syarah dia panjang, pergi dekat Free Quran Education, channel Free Quran Education. Dekat situ ada kartun. Dia cerita tentang surah Wal Asri, tapi dia cerita kronologi, lepas tu asbabun nuzul, kenapa diturunkan surah tu, dan apa kaitan dengan kita nak belajar, apa yang kita nak belajar dari surah tu. Okey, nombor alihan. Kedua, saya suka follow Ustaz Adi Hidayat. Selain pada Ustaz Hanan Taki kan. So dua ni dia ada pesan-pesan. Dan apa yang saya sampaikan tadi semua tu daripada saya dengar daripada mereka ini. Saya cuma sampaikan saja. Okey, bukannya saya orang kata saya dengar, saya sampaikan, perpanjangkan. Anda yang dengar ni perpanjangkan juga kepada kawan-kawan yang lain. Saya belajar, saya perpanjangkan kepada kawan DJ Mat. Sampai itu dia ajak saya terjebak malam ni. Anda insya-Allah mudah bermanfaat. Ya. Juga pada kawan-kawan yang like, comment and share dalam kita punya live ni. Terima kasih. Anda pun telah sama-sama memperpanjangkan para laika dia ni. Kita ada kawan-kawan kat sini. Muhammad Hanif, Izafi. Semua ada. Terima kasih yang telah menonton. Macam mana Syabik? Okay. Saya kira penutup malam ni topik kita rasanya walaupun kita tidak berjaya, kita tak berjumpa face to face Noman Alihan, Ustaz Ali Hidayat, tapi kita rasa macam ibarat Pak Ijat ni seperti klon yang disampaikan kepada kita. Itu yang baik, itu yang bagusnya sebab Rasulullah kata kan sampaikanlah satu daripada ku walaupun apa macam ayat dia walaupun sebaris ayat. Sampaikan dari walaupun satu ayat. Jadi saya harapkan perkongsian itu apa yang sebenarnya dikongsikan oleh Pak Ijak kepada kami, dan kami nak buat secara live ni supaya lebih ramai akan dapat manfaat, dan kami harapkan kepada yang masih bersama-sama kami sehingga pada saat ini, ketika ini, kalau boleh sebelum kita tamat di sini, klik button share supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada sesi ini. Kongsikan apa yang anda dapat daripada sesi share ini. Bukan untuk kami dapat apa-apa, tapi sekurang-kurangnya untuk tuan-tuan puan kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat untuk kebaikan kita bersama, at least ada saham di hari kemudian itu nanti. Okay, so minta ampun, minta maaf daripada saya selaku moderator jemputan ni kan, daripada Jenomat kan, dia jauh dia jemput kan, insyaAllah minta ampun, minta maaf kalau ada kurang daripada saya. Dan sungguhnya itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan saya. Dan terima kasih kepada tim DJ Nomad. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi, tapi saya akan serahkan balik kepada kita punya founder DJ Nomad kita untuk berikan kata-kata terakhir. Silakan. Okey, kata-kata terakhir itu bagaimana je? Jadi sini belum dibenarkan keluar. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita Nasrul Izzat yang sudi mencemar masanya untuk berkongsi kepada anda. Saya pun terkesima mendengar segala ni, walaupun dah dengar selalu pun, tapi macam refresh, dengar lagi dan lagi. So ucapkan terima kasih kepada Izzat, moga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita nasihat saling menasihati ni. Dan untuk Syafiq juga dari Melaka sudi meruangkan masa dengan baju yang cantik tu. Wow. Itu Jenomat okey. Baju cantik tu, size terkantai pula size. Terima kasih Syafiq kerana sudi meluangkan masa juga. Mungkin InsyaAllah di Jenomat Talk ni akan ada dengan setiap minggu. Kita akan bawakan tetamu-tetamu jemputan atau topik-topik yang boleh memberikan anda inspirasi, memberikan anda semangat, boleh memberikan manfaat. Matlamat kita dalam hidup ni untuk memberi manfaat, untuk menjadi asbab hidayat, asbab rezeki, asbab kasih sayang untuk umat. Okay, so jadi kita kena berjemaah supaya kita tak jadi kambing hitam yang dimakan serigala. Ni kalau kita seorang ni, kita makan serigala hitam. Jadi kita kena berkumpulan, berkawan-kawan. Berkawan-kawan tanpa syarat, tanpa niat. Kita berkawan-kawan kerana Allah. Kita doakan segala kawan-kawan yang dengar dalam ni bolehlah follow DJ Nomad, dan boleh juga follow FB kami, Syafiq Taib, Khairul Zafran dan juga Nasrul Izzat. Mungkin kat situ kita akan post-post apa-apa yang boleh kita perpanjangkan lagi. Okay, itu saja. Dah 10.30 malam. Kita nak tidur awal, bangun awal. Okay, kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.